Ada yang beli? Lepas tu ayah saya tengok video ni kena marah. Tahu nanti dia hantar MacBook terus. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Zakaria Zarkasi di segmen Tech Podcast. So, tanpa melengahkan masa lagi, kita perkenalkan kita punya tetamu jemputan di Tech Podcast. Cuba perkenalkan diri dulu. Hai, nama saya Nur Afika Syairah dan saya staff dekat Tech House. Alright, so di sebelah kiri saya pula. Hai, nama saya Surdiana. Maafkan hari ni suara saya tak ada. Saya customer service dekat Tech House. Alright, so bersama kita customer service dan admin di Tech House. So kenapa kita jemput mereka berdua? Sebab kita nak berbual-bual lah, nak berbincang-bincang. Sebab tajuk utama kita hari ini adalah bagaimana cara yang terbaik untuk beli laptop pertama anda. Sebab diorang juga adalah student, diorang juga ada laptop sendiri. So kita nak diorang kongsikan apakah tips-tips ataupun apakah cara diorang time diorang beli laptop pertama diorang. Adakah betul atau salah? So kita nak bincang sama-sama lah. Mungkin anda di luar sana yang masih mencari laptop, so mendengar di Tech Podcast dapat serba sedikit tahu macam mana cara yang terbaik untuk beli laptop yang baru, terutamanya kalau anda nak beli laptop yang pertama. Sebab pembelian yang pertama adalah satu pembelian yang besar. So that's why kita wujudkan di Tech Podcast, segmen Tech Podcast ni untuk membincangkan apakah cara yang terbaik untuk anda mencari laptop pertama anda. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, kita pergi ke Surdiana lah. Cuba Surdiana kongsikan sedikit macam mana cara Surdiana pilih laptop yang pertama, macam mana Surdiana beli. Cuba kongsikan sikit. Okey, biasanya kalau kita beli laptop ni, selalu orang beli laptop sebab apa? Mesti sebab dia nak sambung belajar kan? Betul? Itu satu. Macam dia adalah satu orang kata keperluan lah. So, bila dah macam tu, perkara pertama yang saya buat adalah bagi tahu mak saya. Sebab apa kena bagi tahu mak saya? Sebab kita tak ada duit nak beli sendiri kan? So, kena bagi tahu mak kita. Okay, lepas saya bagi tahu, lepas dia cakap esok pergi beli kat kedai. Ya, itu terus bagi duit sekali lah. Yelah, bawa duit, bawa mak sekali Bawa mak sekali lah, bawa banker lah. Bawa banker. Tapi bila sampai kat sana tu, selalu kalau perempuan ni, dia lebih tertarik kepada, dia tak pandang semua spek laptop apa semua tu, dia pandang colour. Ya, betul. Itu paling penting. Kalau colour pink-pink dia, ni lawa ni. Lantak lah spek dia apa kan. Okay. Tak tahu pun spek tu Tak tahu apa. spek tu apa. RAM berapa ke, yang penting lawa, angkut. Angkut. Itu satu. Itu definisi perempuan lah yang biasanya. Betul. Tapi kalau saya, biasanya saya akan tengok jenama lah dulu. Kalau saya, macam orang kata ramai orang guna kan, macam Acer, Asus kan. Macam yang dua tu saya utamakan dulu. Kalau macam Diana sendiri, Diana pilih apa yang laptop Diana gunakan sekarang? Sekarang saya guna Asus. Tapi sebelum-sebelum ni saya guna Acer. Saya tahun ni sebab ayah saya yang beli, dia tak bawa saya. So bukan orang kata apa yang saya nak lah. Okay. Tapi kalau yang berdasarkan apa yang saya nak, saya lebih suka laptop yang ringan and then kecil lah. Lepas tu yang sebelum ni tu yang saya beli tu Acer. Sebab dia notebook senang nak bawa. So tapi 10 inci lah. tapi in terms of spek macam RAM apa semua tu, saya tak nampak pun. Tak ambil tahu pun. Tak boleh tahu benda tu. Yang pasti dia boleh pakai, okey jalan. So berdasarkan apa yang Diana kongsikan, Diana dah pernah guna beberapa laptop lah. Macam sebelum ni Acer yang kecil-kecil, notebook, and then sekarang Acer. So boleh Diana kongsikan tak sikit apa perbezaan yang notebook dengan yang Acer yang sekarang, yang ayah yang ayah Diana belikan? Okey, yang Acer tu masa sambungan sasi. Yang tu okey lah sebab dia ringan kan. Bila kita nak bawa pun macam tak adalah rasa macam bahu ni nak tercabut. Sebab ringan. Dan dia pun tak ada masalah in terms of battery and so on. Cuma yelah slow. Itu pun kita
kalau dulu tak tahu pasal SSD kan. Hantarlah slow, mungkin berat kau okey hantar format. Sebab berat, asal berat je hantar format. Berat je format. Itulah. Asal format je berat. Asal format je berat. Aku dah tahu kenapa. Okey, lepas tu kalau Asus ni pula yang first kali sebab berat gila. Berat maksudnya berat, Berat macam dia macam bukanlah orang kata dia yang 14 inci, tapi in terms of bukan spek yang terbaru lah. Okay. Tahu pula spek terbaru kan sebab kerja dekat kedai komputer. In terms of tebal dia tu, so bila tebal dia berat kan, so kita nak bawa pun sakit bahu. Tu satu. Lepas tu yang saya perasan baru setahun saya guna dah bateri dia problem. Saya pun tak tahu kenapa, tapi bila saya tanya orang yang tahu pasal laptop, dia kata model ni memang selalu masalah in terms of bateri. So saya baru dah tahu. Saya cakap, oh ya ke? Lepas tu kata ni dah spek lama ni. Lah, rugilah macam rugi. Satu kerugian sebab kita tak buat apa orang kata? Research. Buat research pasal benda tu. So macam you pun tak sempat buat research sebab yang beli ayah you. Yelah, sebab ayah kita pun okey beli je. Yang penting laptop. Yang penting ada duit beli. Kan. Kalau kita pergi pun kita tak tahu, kita ambil je kan. Macam tu lah. So boleh nak dikatakan dia punya summary dia cantik tak dapat, performance pun tak dapat lah untuk dia success. Tapi sekurang-kurangnya you ada lah. Faham. Jawabnya guna je. Okay. So Diana dah kongsikan macam mana dia beli laptop yang pertama, tapi sekarang dah ada sampai 3 laptop. So dia dah kongsikan pengalaman dia, macam mana dia beli. Perempuan memang normal, cantik, angkat. Warna cun, angkat. Sebab yelah, memang lumrah bila kita nampak cantik, kita nak yang cantik. So tak apa, jangan risau. Teruskan bersama kami di segmen Tech Podcast ni, sebab dekat akhir-akhir ataupun dekat pertengahan nanti saya akan kongsikan cara yang betul macam mana anda boleh dapatkan laptop yang terbaik. Macam mana anda nak cari dengan cara yang betul. Macam mana dulu saya cari, macam mana saya kongsikan kat kawan-kawan lain, macam mana nak cari laptop, saya akan kongsikan di Tech Podcast ni. Alright, so keep tune. Stay tune. Stay tune. Alright, so kepada Afika, cuba Afika kongsikan sikit dekat kita punya pendengar dekat YouTube ni. Dia nak tahu macam mana Afika beli time first laptop tu. Okay, first laptop saya Asus yang saiz kecil tu. So 14 inci. Itu pun ibu yang belikan. Ibu yang belikan. Ibu tanya Along, nak warna hitam ke, nak pink ke, nak silver? Pink bu. Order je. Saya kata datang-datang sebab sebelum tu ibu pun beli warna hitam. Lepas bila tengok, ibu kata ada lagi pergi kedai yang sama, beli juga yang tu. Laptop yang sama lah. Laptop yang sama lah. Semua warna je lain. Itulah. Macam itulah. Itu first saya tak pernah lagi guna model lain. Model Asus je sekarang ni. Model Asus ya. So far macam mana? Dah berapa lama dah guna laptop tu? Start degree. Apa tahun 4 tahun lah. 4 ke 5 tahun lah. 4 ke 5 tahun. Tu. So far selama sama kita cakap 5 tahun lah. Okay, so far selama 5 tahun guna laptop tu, apa yang Fika rasa? Bateri okey lagi. Cuma hari tu ada masalah keyboard Asus. So satu lah selama 5 tahun. Satu je masalah yang ada. Yes. Alright. So Afika menggunakan laptop Asus. Asus tapi nampak tak kat sini? Diana guna laptop Asus. Afika guna laptop Asus. Tapi kenapa Afika lebih berpuas hati? Kenapa Diana tak? Padahal brand yang sama. Bukan awak yang beli. Dia pun bukan dia yang beli. Afika mak dia yang beli. Lepas tu ayah saya tengok. Ada yang beli. Lepas tu ayah saya tengok video ni kena marah. Tahu nanti dia hantar MacBook terus. Anak aku ni nak. Cuba Afika kongsikan sikit. Berapa harga yang Afika beli kan? Hari tu tahun 5 tahun lepas tu 1,700 jugalah. 1,700 lah. Boleh kongsikan apa spek-spek laptop yang Afika tahu? Ke tahu guna je? Tahu guna je. So, tak tahulah any spek.
Sebab you tengok your mum guna. Yes, Okay. memang guna okey. Lepas tu kecil, yang macam Ah. tu cakap tadi kan. Dia kecil dah senang bawa. So ibu kata okey, Ambil lah. ambil lah. Macam Lepas guna je. Diana pula, Apa? berapa harga that laptop? Laptop yang ni Ayah beli kan? dekat 1,500. 1,500. So harga lebih kurang guys. Kalau you all tengok 1,500, ini lebih kurang 1,700, 1,800 macam tu. So yang ini yang menjadi ramai yang tertanya-tanya tau dekat Tech House sendirilah. Kenapa saya beli ni 2,000 tapi rosak cepat? Kenapa ni? Apa yang menyebabkan dia rosak? So nak tahu tak sebab apa dia jadi macam itu? Nak juga. Nak juga Nak yang tengah menonton tu nak ke tak? Kalau nak korang tolong komen kat bawah. Apa-apa pertanyaan ataupun komen nak lah. Sekurang-kurangnya nanti bila saya upload video kat YouTube, ada komen-komen you all. Sejuk, hati lagi semangat saya nak kongsikan apa tips-tips yang terbaik untuk you all semua. So macam itulah. Okay, tanpa melengahkan masa, pergi ke tips lah. Okay. Sebab ramai yang dah tak sabar nak beli laptop apa. Ya, betul. Alright. So ramai yang pergi kat Tech House, dia datang, dia akan tanya, Tech House, saya nak beli model Asus okey tak? Betul? Saya nak beli model HP okey tak? Saya nak beli model. So bagi saya model ni dia bukan benda priority tau. Sekadar jenama. Sebab bila jenama tu bagus, dia punya harga dia bagus jugalah. Tapi kalau tanya kat saya bila saya nak beli laptop yang pertama, jenama saya letak belakang. Sebab jenama ada banyak, ada lebih kurang dalam 10 jenama. You sebutlah 10 jenama. Semua ada kebaikan, ada keburukan dia masing-masing. So bila kita nak beli laptop, cuba tanya kat diri kita sendiri. Tapi macam Diana dengan Afika beli tak kisahlah duit. Sebab my first beli adalah I punya duit sendiri. So bila you all nak beli laptop, cuba tanya kat diri sendiri dulu. Berapa bajet untuk you beli laptop? Sebab kalau you dah tahu you punya bajet nak beli laptop, sekurang-kurangnya you boleh identify what kind of laptop yang spek yang you boleh dapat, dekat mana nak beli. Sebab bila when you have money, senang lah semua. Ini cakap nak beli ni sekian. Betul. Spek punya bumbam 3,500, duit ada 1,000 je. Dah sedih buang masa mencari survey. So first of all, identify dulu. Kenal pasti dulu berapa bajet korang nak beli laptop. Tapi kalau your parents boleh jadi banker, boleh sediakan duit, so yang itu kita tolak tepi. Alright. So yang kedua, bila dah tahu pasal duit, yang kedua kena tahu spek apa ataupun kegunaan apa laptop korang tu nak gunakan. Contoh macam Afika beli laptop dulu untuk apa? Untuk saya malah biasa nak masuk U kan. Untuk biasa kalau tanya, kalau pergi kedai pun uncle tu kata you nak buat untuk apa? Guna untuk apa? So kita orang beli laptop berdasarkan suggestion daripada uncle tu je. Kakak kedai tu je. Kan? Betul kan? Betul. Macam Diana pula? Kalau saya guna untuk analisis data, Untuk analisis data, untuk editing. Macam tu je lah. Right. So itulah penting lah untuk korang tahu what kind of purpose, apa sebab utama yang korang nak beli laptop. Sebab bila korang tahu apa kegunaan laptop tu, so korang boleh pilih laptop yang khaskan untuk tu. Sebab laptop untuk buat assignment dengan laptop untuk buat game adalah dua spek yang berbeza. Sebab laptop untuk gaming banyak yang kena beli, spek dia kena tinggi lah. Sama gak macam editing. Lepas tu kalau macam contoh nak buat website and so on. So dia adalah benda yang berbeza. Tapi jangan risau. Tapi apa-apa pun korang sebelum nak beli laptop tu tahu dulu duit dengan apa yang nak beli. Tapi nanti bila korang pergi kat kedai,
uncle akan tanya juga, you mau beli laptop tak apa? You mau beli tu tak apa? Sebab diorang akan bagi suggestion juga. Don't worry lah. Tapi sekurang-kurangnya bila korang dah study dulu benda tu, korang boleh tahu apa nanti nak jawab tu senang. Sebab daripada jawapan untuk apa tu, dia akan lead kepada yang ketiga. So yang ketiga spek. Spek ni bukan spek mata bukan spek mata. So spek ni adalah spesifikasi lah. Orang kata ciri-ciri. So ciri-ciri yang kita perlu ambil kisah, yang perlu kita ambil tahu. First, dia menggunakan prosesor apa. Tahu tak prosesor tu apa? Yang Intel tu. Yang huruf I tu kan? iCore, i5, i7. Sama Bukan iPhone. iPhone Yang dekat tepi laptop tu kan, situ tu. Yang belah kiri lah biasanya. Biasanya dia ada Intel i3 yang biasalah, i3, i5, i7. Kalau dia tak gunakan Intel, dia guna AMD. So AMD dah ada jenis-jenis lah. Macam AMD saya tak ingat sangat awak kaya AMD. So kalau you all just nak guna yang biasa-biasa, boleh pakai AMD. Tapi AMD ni ramai yang kata bagus, ramai yang kata tak bagus. Tapi kalau you all ada bajet lebih, go kepada i3 atau i5 lah. Sebab yang itu dah memang terbukti okey, tak ada masalah. So i3 dengan i5 adalah satu pilihan yang ramai orang nak lah. And then setiap Intel ni ada berbeza pula. Dia ada first generation, second generation, third generation. So benda tu memainkan peranan bila you all nak pilih. Jangan main ambil cakap i7 tapi dia first generation. Dia beza tau first generation dengan third generation. Sebab dia punya dalaman dia ada update ke ataupun so on. So benda tu sangat memainkan peranan. Alright, lepas Intel lah yang pertama. Spesifikasi yang you all tahu, nak pilih Intel apa. Kalau macam editing dengan gaming, go kepada Intel. Tapi kalau just macam nak guna masukkan assignment, data-data, iaitu i3 boleh. Apa-apalah, tak kisah. Sebab ramai yang guna laptop gaming, nak guna laptop gaming tapi pakai Assignment punya Intel Atom. Intel yang lama, Intel Atom, Intel Celeron. So dia guna yang lama-lama punya. So dia tak sesuai lah. Macam tu. So processor. Yang kedua pula, yang ni boleh nak fikir atau boleh tak nak. Sebab biasanya bila kita nak beli laptop ni, kedai-kedai kat laptop akan tanya tau, you nak pakai SSD ke, you nak pakai hard disk ke, you nak berapa GB RAM ke. So yang ini boleh tolak belakang tau. Sebab apa? Sebab benda tu boleh upgrade. Okay? Sebab benda tu boleh upgrade. You tak kisah you ambil size yang paling kecil je, tapi kalau boleh jimatkan kos, ambil. Tapi kalau dia offer untuk upgrade, dapat jimat, pergilah terus jimat. Sebab untuk terutamanya storage lah. Sebab diorang ni pandai tau nak upsell kita. You guna untuk apa? Editing. Editing. You kena ada saiz besar untuk simpan data. Ambil lah 1 GB, pop harga dia. Harga dia pun naik lah. Naik. So sebenarnya saiz ni tak nak kata penting lah, tapi bukan keutamaan. Sebab benda tu boleh orang kata add on. Bila perlu. Sebab benda tu boleh upgrade. You boleh tukar, you boleh upgrade. Sebab kalau cost upgrade dia sebenarnya lagi jimat daripada you beli yang betul-betul. Yang betul-betul. Sebab you pakai hard disk 500GB, lepas tu you upgrade SSD, dia lagi jimat daripada you terus ambil letak SSD macam tu. So bab storage no issue lah. It should be no issue. Macam Diana sekarang punya laptop berapa GB? Saya sekarang 500GB HDD. Tak pernah lagi upgrade SSD. Okay, tak apa. Macam Afika pula? Rasa macam sama kot. So nampak Kak Afika dia memang
Janji boleh pakai. Yes. Jalan. I'm a user. Kita orang kalau dia kita orang tunggu je. Buat benda lain lah. Boleh lagi minum-minum makan biskut. Alright, tak apalah. Yang itu tak ada masalah. And then bila dah tahu spek tu macam RAM SSD tu, lepas tu part yang kita perlu pentingkan jenis laptop tu lah. Contoh sebab saiz lah. Yang ini kita consider dekat saiz. Sebab setiap saiz dia ada fokus dia masing-masing tau. Macam 10 inci fokus dia untuk orang macam mana. 14 inci fokus dia untuk yang macam mana. Untuk 17 inci dia punya 15.6 fokus dia untuk orang macam mana. Ikut ketinggian ke apa? Bukan. Untuk kegunaan lah. Inci budak yang pendek-pendek. Dia untuk sebab setiap user dia berbeza-beza. Ada user yang suka Compact. easy compact, lepas tu dia easy to access. Maksudnya dia boleh bawa ke mana-mana. So kalau nak bawa ke mana-mana, dia memerlukan laptop yang compact, yang kecil and then yang ringan. So bila kecil dan ringan, dia sama ada 10 inci ataupun 14 inci lah. Tapi kalau yang 15.6 ni yang besar gedabak, dia biasanya fokus lebih kepada yang nak macam the workstation. Macam you main game, macam you buat editing, macam penonton movie yang tegar. Sebab bila saya besar, puas lah kalau nak tengok. Cuba you all bayangkan you all tengok movie ataupun main game lah. Main game dekat laptop 10 inci. Turn off bye. Turn off terus. So benda tu memainkan peranan lah. Yes. And then daripada accessible tu. Kalau contoh 15.6 memang dia tak digalakkan sebab dia berat, besar. That's why dia lebih prefer untuk duduk setempat je. Kalau macam 14 ni dia ada dua jenis lah. Satu yang 14 yang slim ataupun yang tebal. Biasanya yang slim ni dia a bit pricing sikit lah. That's why kalau you all tengok yang MacBook, biasanya MacBook orang pilih untuk accessible. Sebab biasanya yang MacBook punya pengguna dia adalah professional worker ataupun dia memang orang have orang ada. And then dia jenis yang very simplistic, yang simple, minimalistic. So dia jenis yang nak benda tu very simple. So that's why kalau you all tengok MacBook punya, dia adalah laptop antara laptop yang ternipis. Berbanding compare kepada laptop lain. Macam tu lah. So jelas tak? So for now yang macam pemilihan tu, atau ada Diana nak tahu apa-apa lagi tak? In terms of spek lain. Biasanya itu je kan? RAM processor, bateri ke macam bateri bagus built-in ke external? External sebab murah lah kan. Apa yang Alright. So yang ini ramai yang tak tahu, ramai yang tahu ataupun buat tak tahu. So tak ambil tahu. Okay, ramai tak ambil tahu lah. So bila you all beli laptop, laptop ni didatangkan dekat dua jenis lah. First jenis yang external battery, satu internal battery. So dua-dua laptop ni ada pro and cons masing-masing lah. Bateri yang external, bateri yang korang boleh cabut tau. Yang internal ni yang dia melekat terus dekat laptop. Di dalam laptop, nak buka pun tak boleh. So untuk bateri ni saya bagi dekat external dulu lah. Dia punya pro and cons. So dekat pro and cons dekat external bateri ni, pro dia bila nak tukar murah, and then dia boleh tahan lama. Sebab apa boleh tahan lama? Sebab bila you charge, you boleh buka bateri tu. So dia terus direct current je lah. Macam kalau kita nak guna lama lah. Bila kita nak guna lama. Gaming ke apa ke kan? Betul. So that bila nak guna laptop tu, dah tahu dah kita nak guna 5 jam. Cabutlah bateri. So bateri tu tak digunakan. So itu kelebihan dia dekat external bateri. Kita kalau letak tebiang macam tu tak apalah. Tak ada masalah. Sebab kita buka kan. Sebab dia fully guna direct current. So bateri tu terjaga. Sebab bateri ni punya health ataupun jangka hayat dia. Setiap bateri ni dia ada life cycle dia tau. Contoh life cycle ni, setiap bateri biasanya 2000 ke 3000 life cycle. Macam mana life cycle ni dikira?
One you cocok, you buka Kurang dah satu. Oh. So kalau you all guna laptop, duk Banyak kali lah. buka pasang. So life cycle dia habis and then dia cepat habis lah. Kalau macam laptop dia tak dapat kira tau berapa life cycle. Tapi dia akan kira lah. Tapi kalau siapa-siapa yang guna MacBook, dia memang ada indikator dia dah berapa life cycle dia. Iaitu yang best dekat MacBook lah. So nampak. Macam dekat laptop tak nampak. Ya, betul. So macam kontra dia, rasanya tak ada kontra pun lah. Okey je kan? Okey je, tak ada masalah. Cuma dia kontra tak ada okey. Kontra Semua dia okey. kalau guna jenis yang tak pandai cabut, kembung boleh meletup. So far tak pernah meletup lah. Yang banyak apa kembung yang internal battery. Tapi itulah kita pun tak pasti sebab apa manufacturer buat yang internal battery. Tapi bagus dia kalau internal battery ni, kalau tengoklah kalau perasaan ni yang internal battery semua laptop dia adalah laptop yang nipis. Kalau external battery semua laptop yang besar. Tapi itulah kalau nak accessible lah, rasanya kontra dia dekat accessibility. Sebab berat, besar. Kalau okey, kita pergilah pula dekat yang internal battery. Internal battery ni satulah kontra yang kita sering alami, dia senang rosak. Betul. Sebab apa? Sebab dia dekat internet, tak boleh buka. And then bila dia duduk kat internal, dia senang shortkan motherboard. Sebab bila you all guna yang internal battery, bila charge and then bila you just sleep sebenarnya tak mati lagi tau laptop. Betul. Power masuk. So dia ada spark dekat motherboard antara battery dengan motherboard. Pop, jadi motherboard short. And then battery internal battery ni paling senang kembung. Kita dah banyak dah case yang battery kembung. Kalau macam tu boleh kalau internal battery kena boleh tukar internal battery je lah. Boleh tukar internal battery tapi cost dia lagi tinggi lah. Kalau biasalah yang ini kita bagi tahu untuk external battery cost dia around dalam 18. Kalau internal battery 28. So naik RM100. Beza dia. So costing dia lagi tinggi and then kalau boleh lah, kalau you all betul-betul nak guna internal battery, make sure pastikan laptop tu laptop yang boleh dipercayai ataupun pergi kepada MacBook ke internal battery. Sebab kalau guna external battery yang biasa, memang namanya better pilih external battery lah. Jadikan pilihan utama. Lagi-lagi yang kat gaming lah. Yang kat gaming, kalau you all kaki gaming, kaki editing, make sure pilih laptop yang external battery. Kalau tak rugi teruk. Sebab internal battery tu lah, dia punya harga macam tak masuk akal tau. Kita nak sebab laptop pun dah terbeli. Nak buat macam mana? Nak jaga lah kan. Tapi itulah, for next kalau you all nak beli laptop yang baru, make sure cari yang external battery lah. Internal battery ni memang dia nampak simple sebab dia duduk kat dalam tapi kontra dia terlampau banyak. Senang rosak, senang kembung, harga dia mahal. Sebab spek dua-dua lebih kurang sama. Kalau macam itulah. Pro dia ringan je lah buat Pro dia ringan and then dia minimalistic. Cantik lah. Sebab dia tak ada bateri yang kembung kan. Sebab lagi pun dia punya design dia lebih kepada nipis kalau yang internal punya ni. Right. Lagi apa yang awak nak tahu? Kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi. Okey. Apa kalau apa macam mana? Oh ni. Kalau gaming
laptop gede kira paling tinggi apa Intel tu 7 lah. Processor i7. 7, i7 lah. i7 apa yang Macam tinggi. mana kita nak tahu i7 tu dah latest punya version? Biasanya dekat dia punya apa ni tu, dekat dia punya Description. stiker dia, dia ada tulis tau berapa generation. Oh. And then kita boleh Google dulu sebab tak semestinya you kena percaya dekat seller tu. Betul. That's why sangat penting untuk kita pergi Google dulu tau. Kita Google dulu sebab semua sekarang dekat online dah. You always boleh type what the best laptop for gaming. Biasanya dah tulis kan, dah senarai. And then kita pergi kat kedai biasanya untuk verify kan betul ke. And then untuk comparekan the price. Sebab yang itu hanya option je. Sebab kadang-kadang kita nak tengok laptop tu depan-depan. Beli atau tak belakang cerita. Sebab yang menjadikan kita punya keputusan untuk membeli tu harga, of course. Harga. Lepas tu seller yang menjual tu, macam mana dia yakinkan kita. Betul. Tapi apa-apa pun you always kena tahulah berapa bajet korang. Lepas tu apa kegunaan untuk apa laptop tu korang guna, and then spek apa yang diperlukan untuk kegunaan laptop korang. Make sure yang ini tips paling penting Kalau korang tak buat tips ni, saya pun tak boleh selamatkan. Tips dia adalah Google. So Google je everything. Yang ini yang saya selalu sarankan First you always Google, lepas Google you always YouTube. YouTube ni untuk buat comparison. Contoh macam kat Google dia kata jenama A, jenama B, model A, model B. And then you pergi pula dekat YouTube buat versus model A versus model B. Okay. And then biasanya YouTuber banyak yang buat review. So that you always boleh clarify, boleh kenal pasti, adakah this laptop betul-betul berbaloi, and then this laptop betul-betul sesuai untuk kita. So step yang terakhir itulah yang paling penting. Google and then YouTube untuk verify kan, untuk clarify kan. Alright. So tanpa melengahkan masa, itu saja daripada kami untuk Tech Podcast kali ini, iaitu kami membincangkan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk memilih laptop pertama anda. So jangan lupa komen, like and subscribe channel kami sebab kami akan berkongsi lebih lagi banyak dengan anda. So this is Tech House of the Day. We will see you in the next vlog. Bye bye. Bye.